Zombie Apocalypse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam pengakap. Okey, hari ini jom kita ulang kaji sikit tentang tugasan-tugasan untuk pengujian lencana secara atas talian, secara online yang telah dianjurkan oleh unit program Persekutuan Pengakap Negeri Kedah. Okey, dekat tangan saya ni adalah tugasan yang telah diupload oleh tim teknikal ke dalam Google Classroom anak-anak pengakap kita lah. So saya nak petang-petang santai ni saya nak ulang kaji sikit lah sebagai panduan kepada rakan-rakan pemimpin untuk nak bantu anak-anak pengakap kita lah macam mana nak selesaikan tugasan-tugasan ni. Dia kira macam dua tugasan lah. Satu tugasan tu yang melibatkan penyediaan dalam buku log dan juga penyediaan tugasan lah, mungkin dalam bentuk video, presentation dan sebagainya. Okey, hari ini kita akan ulang kaji dulu bermula dengan keris gangsa, okey, untuk mengangkat kanak-kanak. Okey, tugasan yang pertama adalah untuk fasa yang kedua sebenarnya lah. Okey, tugasan satu untuk fasa yang kedua, soalan menghendaki yang pertama lencana keahlian. Ahli pengakap dikehendaki mewarnakan lambang pengakap Malaysia dan juga lambang pengakap dunia. Okey, arahan yang pertama ialah ahli pengakap kita dikehendaki mewarnakan lambang pengakap Malaysia dan gambar pengakap dunia. Okey, yang ni kalau kata cikgu boleh dapatkan yang bentuk online, boleh print keluar lah kan, save image tu daripada Google, daripada Google. Kalau boleh dapat yang bentuk online saja tu cantik lah, print keluar dan bagi anak-anak pengakap kita, PKK kita warnakan lah. Sekiranya tak ada mungkin cikgu boleh print dan juga bagi anak-anak mengakap kita tekap lah, no? Dia tak susah sangat lah sebenarnya. Tapi kalau tak boleh 100% pun dia punya bentuk dia tu, kemungkinan kita bagi dia tekap kan, kalau nak mudah bagi dia tekap lah. Kalau dia tak boleh tekap, so dia akan lukis lah. Lukis pun semestinya nanti akan jadi juga lah herok petot kan. Nampak rupa logo tu pun dah kira okey lah kan. Dan pastikan kena warnakan lah. Okey, untuk yang kedua, ahli pengakap dikehendaki menulis rukun negara. Okey, yang ni saya rasa tak ada masalah. Cikgu boleh dapatkan daripada Google, ataupun kalau dulu tu ada di belakang buku tulis kan. Boleh snap ataupun save as dan send ke dalam grup sekolah cikgu lah. Mungkin ada grup khas untuk ahli-ahli pengakap sekolah kan. Sama ada keseluruhan ahli ataupun yang mana yang terpilih lah. Yang mana kita nampak talent tu untuk sampai sampai menerima anugerah tanda cemerlang rambu. So kita boleh start bermula daripada keris gangsa lah, no? Okey, tugasan satu, arahan yang ketiga dikehendaki membuat topeng muka berkisahkan watak di dalam cerita hutan, lekatkan di dalam buku log. Okey, di dalam cerita hutan, okey, kalau dulu kita pernah buat sekali kan, Founders Day kita pernah buat sekali. Kebetulan masa tu ada keluar gambar movie lah yang berkaitan dengan cerita hutan. So kita pernah buat tu sekali di masa tu di Aneka Mall.
ada apa pawagam di atas tu kan. So kita buat program meluang yang berkaitan dengan pengakap untuk bawa anak-anak kita tengok wayang masa tu. Okey, cerita hutan ni sebenarnya kalau dalam pengakap ni memang selalunya berkait rapat lah. Jadi ada beberapa watak di dalam cerita hutan ni yang seronok cerita dah. Memang seronok, dia ada banyak macam-macam watak kan. Dia bermula dia ada akela, dia ada balu, lepas tu dia ada apa lagi? Ada banyak lah. Dia sebenarnya haiwan lah. Haiwan-haiwan yang kita beri watak. So boleh menggunakan watak-watak ni untuk membuat topeng. Contoh dia gambar muka balu, beruang kan. Tapi kita boleh ambil dia dalam yang bentuk kartun punya, karakter yang kartun. So kita print keluar mengikut kesesuaian saiz saiz anak-anak pengakap kita kan. Selalunya kalau PKK tu saya rasa saiz A4 tu mungkin lepas lah. So kita print keluar dan tampal di atas kertas yang agak tebal sikit, manila card ke kan contoh dia. Lepas tu kita minta anak pengakap kita gunting ikut bentuk watak cerita hutan yang kita bagi kat dia tu. Kita suruh dia gunting, kemudian tebuklah lubang di kiri dan kanan dan untuk masukkan getah kan. Okey, bila dah siap tu lekatkan di dalam di atas kertas kosong atau A4. Okey, seterusnya kita ke tugasan yang kedua, bagi fasa yang kedua. Okey, arahan dia berkaitan dengan lencana wajib. Okey, untuk makluman semua rakan-rakan pemimpin, bagi lencana wajib PKK terdapat dua pilihan lah, iaitu lencana ahli renang dan juga ahli penunggang basikal. Jadi bagi saya kita boleh pilih lah yang mana pun kan. Cumanya kalau untuk yang kebiasaan yang di daerah kita buat dan majoriti di daerah lain pun adalah memilih lencana wajib penunggang basikal lah. Okey, macam mana arahan dia? Arahan dia ahli pengakap dikenaki menulis dan menyenaraikan 10 peraturan semasa berbasikal. Okey, bagi saya yang ini pun mudah, cikgu boleh dapat dia punya peraturan ketika mana menunggang basikal dan boleh kongsikanlah dengan anak-anak pengakap kita. Anak-anak pengakap kita akan menulis di dalam kertas A4, tak kisah yang A4 yang kosong ataupun yang ada garisan kan, fullscape pun tak ada masalah. Jadi tulis, kemudian masukkan dalam file lah, file buku log tu kan, file kulit keras tu kan. Okey, arahan yang kedua ialah ahli pengakap dikenaki melabel bahagian-bahagian basikal. Okey, kalau di dalam buku log yang diterbitkan oleh negeri, saya rasa dah ada gambar basikal lah, dah ada gambar basikal. So anak-anak pengakap kita hanya perlu labelkan sajalah. Okey, bagi bagi ahli pengakap yang tak ada buku log yang terbitan negeri tu, so apa yang cikgu-cikgu pemimpin boleh buat adalah maklumkan ataupun cari gambar basikal. Selalunya gambar basikal ni dalam bentuk online kan. Jadi cari dan cikgu cuba print out satu keping ataupun kalau cikgu boleh edit dalam awak masuk dalam Microsoft Word, gambar raja gambar basikal tu tak di tengah-tengah A4, lepas tu tarik macam anak panah kan, dan buat kotak lah macam fill in the blank macam tu lah. Dia punya jawapan dia punya handle dekat mana, dia punya pedal dekat mana, rantai dekat mana kan, macam tu. Lepas tu cikgu boleh boleh send ke anak-anak pengakap kita. Dan kalau kata anak-anak pengakap kita ada masalah untuk nak print out kan, so bermakna cikgu kena buat kerja lebih sikit lah. Cikgu sama ada print keluar master ataupun cikgu print keluar, katakan ada 10 keping, 10 orang anak-anak pengakap, cikgu kena print keluar.
dan mungkin kena hantar pi letak di pondok gad lah, macam mana cikgu duk pi hantar modul pembelajaran PDPR kan. Mungkin cikgu pi hantar seminggu sekali ke kan, boleh lah sertakan dengan lembaran tugasan untuk anak-anak mengangkat. Okey, kita sambung pula untuk fasa 2 tugasan 1 rencana kemajuan Keris Perak. Okey, apa arahan dia? Arahan dia adalah mengenai dengan kesetiaan. Kalau tak silap saya dalam buku skim, dia dalam kategori A, kesetiaan. Okey. Apa arahan dia? Arahan dia ialah ahli pengangkat dikehendaki menampal gambar di dalam buku log. Gambar yang pertama ialah gambar Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri. Yang kedua adalah gambar Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Yang ketiga gambar Menteri Besar Negeri Kedah serta isteri. Yang keempat gambar Pusurujaya daerah masing-masing. Okey, macam kita daerah Kubang Basura kan. Okey. Yang kelima, ambil gambar tugasan yang telah siap dan muat turun ke dalam Google Classroom. Okey. Jadi hari itu saya ada kongsikanlah gambar Tuan Pusurujaya daerah Kubang Basu. So cikgu boleh kalau cikgu nak print keluar pun boleh kan. Jadi nak serah dalam bentuk hard copy kepada anak-anak pengangkat kita supaya mereka boleh tampal saja. Okey, ataupun cikgu mungkin boleh print ataupun cari gambar ataupun gambar sedia ada tu cikgu boleh hantar sekali dalam grup WhatsApp bersama-sama dengan gambar ni lah. Yang di-Pertuan Agong, saya rasa untuk gambar yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan juga dua tu lah yang senang lah rasanya untuk kita dapatkan gambar kan. Cumanya untuk yang gambar Menteri Besar Kedah ni saya tak pasti boleh dapat dekat Google ataupun tak, sebab kita katakan dia mungkin baru tak baru pun setahun jugalah kan. Jadi kalau boleh dapat tu okey lah. InsyaAllah saya cuba jugalah. Tapi kalau gambar Menteri Besar saja tu memang ada lah, sebab saya pernah buat beberapa program, beberapa banner, backdrop yang ada gambar Menteri Besar lah. Kalau kata cikgu dah ada, okey lah, boleh guna pakai. Tapi bila mana tak ada juga, insyaAllah saya ataupun rakan-rakan jawatankuasa daerah yang lain cuba bantulah untuk dapatkan gambar tu dan masuk ke send ke dalam grup pemimpin. Okey, selepas dah siap, ni dalam mungkin boleh buat dalam satu keping A4 saja kot, saya rasa mungkin boleh siap dalam satu, anak-anak pengangkat kita boleh tulis tugasan 1 kesetiaan. Kategori kesetiaan tu gambar Agong. Okey, tulislah dia punya nama ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri. Lepas tu gambar Perdana Menteri dan juga isteri berserta dengan nama penuh lah di bawah kan. Gambar tu di atas, di bawah tu masukkan nama lah. Sama juga untuk Menteri Besar dan isteri dan juga gambar Pusurujaya daerah kita. Okey, dah siap, snap gambar kan. Snap gambar tu ataupun kalau boleh scan, kalau yang pandai scan menggunakan scan tu, menggunakan macam saya selalu guna Adobe Scan. Ada juga yang menggunakan mungkin Adobe PDF scanner ke kan. Terserahlah yang tu kan. Scan, lepas tu attach dalam Google Classroom dan jangan lupa untuk turn in. Jangan upload masuk saya tapi tak turn in. Bila tak turn in nanti dia akan jadi missing lah. Apabila dah sampai dia punya due dia tak turn in, so tugasan tu dianggap macam tak buat lah. Sedangkan anak-anak kita dah upload masuk, cumanya mereka lupa untuk nak turn in balik dalam Google Classroom kan. Okey, seterusnya kita pergi ke tugasan yang kedua, Perak, rencana kemajuan Keris Perak. Okey, apa tugasan yang kedua anak-anak ni? Okey, tugasan yang kedua dalam bahagian B berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan. Okey, yang pertamanya ahli pengangkat dikehendaki menulis cara untuk menghentikan keluar darah hidung. Okey,
Kalau kata rakan-rakan pemimpin susah nak dapat dia punya maklumat tentang ni, boleh maklum kat saya. Saya ada buat dah, sebab yang untuk kaedah ataupun teknik menghentikan darah keluar pada hidung ni, saya pernah buat dalam bentuk slide untuk pelajar-pelajar saya di Polimas kan, di Politeknik. Mungkin saya boleh ambil lah dia punya bahan itu untuk kongsikan. Kalau dah boleh dapat sendiri, okey, tak ada masalah. Okey, yang keduanya, adik pengangkat dikehendaki menampal 15 gambar kandungan di dalam peti pertolongan cemas dan menulis kegunaannya. Okey. Yang ni cikgu kena maklumkan, ataupun cikgu kena bantulah untuk anak-anak pengangkat kita menyenaraikan peralatan, sebenarnya peralatan dan juga kandungan ubat 15 jenis, dan beserta dengan kegunaan nama ubat tu, dan beserta dengan kegunaan dia. Okey, peralatan tu dia masuk dalam kategori mungkin kita ada bandage, kita ada kain kasar, kita ada kayu tuap contoh dia. So kita masukkan dalam tu. Okey, kalau ubat mungkin kita katakan paling contoh saya bagi yang macam untuk iodin kan. Kita selalu dah sebut yang apa ubat kuning tu kan. Iodin tu okey, dia masuk, dia tulis gambar iodin, lepas tu masukkan dia punya nama dia dan juga fungsi dia. Okey, iodin ni fungsi dia adalah untuk merawat luka ataupun mencuci luka ataupun mengeringkan luka. Contoh macam tu lah. So kalau arahan minta 15 gambar, so anak-anak pengangkat kita perlu buat 15 gambar beserta dengan nama dan juga dia punya ni lah, dia punya fungsi dia. No? Okey. Arahan yang ketiga ialah ambil tugasan yang telah siap dan muat turun dalam Google Classroom. Okey, bila dah siap dah. Yang pertama tadi itu menulis cara untuk menghentikan darah. Yang kedua menampal gambar peralatan dan juga ubat 15 jenis itu beserta dengan nama dan juga fungsi dia. Bila dah siap, tangkap gambar kedua-dua tugasan tadi, kemudian attach masuk ke dalam Google Classroom dan turn in sekali lagi. Jangan lupa, pentinglah turn in ni. Kalau tak turn in lagi, memang penilai akan anggap kata kita tak buat. Sedangkan anak-anak pengangkat kita bertungkus lumus dah buat, dibantu oleh cikgu-cikgu juga kan, bantu untuk nak memudahkan anak-anak pengangkat kita menjalani pengujian rencana ni. Kita buat penat-penat, mereka anak pengangkat kita dia tak turn in pula. Tapi tak ada masalah, kalau dia turn in lambat pun tak ada masalah. Negeri masih lagi menerima lah semuanya. Macam saya pernah kata lagi sebelum ni, pemakahan itu mungkin akan dipotong lah markah. Bergantung kepada penguji dan penilai itulah, dia nak potong banyak mana. Mungkin dia nak potong 1 markah ke 2 markah ke kan. Mungkin dia letak maksimal 5 markah. Itu bergantung, berbalik atas budi bicara mereka lah, penilai dan juga penguji. Okey, selesai untuk rencana kemajuan kelas Perak. Okey, kita teruskan ke tugasan untuk fasa yang kedua bagi rencana kemajuan keris emas. Okey, tugasan yang pertama mengenai rencana kepandaian, iaitu dalam kategori perkhidmatan. Okey, tugasan yang pertama ialah yang telah dipilih oleh pihak negeri ialah rencana pekerja am. Okey, apa yang anak-anak pengangkat kita kena buat untuk rencana ni? Okey, untuk rencana ni ahli pengangkat kita dikehendaki menampal kain yang dijahit sendiri di dalam buku log menggunakan teknik jahit. Yang pertama menggunakan teknik jahitan kia. Okey, yang pertama jahitan kia, yang kedua jahitan insang pari, yang ketiga ialah jahitan silang pangkah. Okey, silang pangkah. Okey,
Kalau yang ahli pengakap yang ada buku log negeri, so saya rasa dalam tu ada panduan dia ataupun ada macam arahan dia lah, step by step dia. Okey, insyaallah saya cuba kongsikan nanti dengan rakan-rakan pemimpin di dalam grup kan. Saya cuba snap gambar dan saya akan send masuk ke dalam grup WhatsApp insyaallah. Mohon rakan-rakan pemimpin tolong ingatkan saya lah, takut saya lupa kan. Okey. Bila mungkin kita anak-anak kakak kita hanya sediakan satu kain saja. Okey, katakanlah petak kain tu lebih kurang besar besar mana, separuh A4 ke contoh dia. Separuh A4 lah, yang agak-agak yang bila kita lekatkan di atas kertas A4 dia cantik lah kan, dia tak terlampau besar dan dia tak terlampau kecil. Okey, katakan saya dia petak, okey, dalam 2 inci ke 3 inci contoh dia, 3 kali 3 lah contoh dia. Okey, mungkin kita boleh lipat dia seolah-olah macam kita nak buat jahit tepi tu kan. Okey, tapi kita menggunakan kaedah jahitan tu, teknik jahitan tu 3 jenis tu lah. Jahitan kia, insang pari dan juga silang pangkah. Okey, bila dah siap dah yang tu, okey, anak-anak kakak kita perlu tampal kain yang dia buat tu kan, di dalam kertas A4 kosong dan dimasukkan ke dalam buku log dia lah. Okey, dan jangan lupa untuk snap gambar hasil jahitan yang dia buat tu, snap ataupun scan, ikut yang mana mudah lah kan. Lepas tu send lah ke dalam dia punya Google Classroom dia. Okey, untuk tugasan yang kedua, rencana kemajuan kerjaya emas ialah kategori perkhidmatan rencana pengurus rumah. Okey, apa yang anak-anak pengakap kita kena buat ialah yang pertama, ahli pengakap dia hendaki merakam video. Okey, buat dalam bentuk video lah, cara-cara menyediakan setekor Milo ataupun teh ataupun kopi panas yang berdurasi maksima 3 minit. Buatlah dalam 2 minit ke 3 minit antara tu lah kan. Sebab lagi pendek lagi bagus lah kan, kita tak perlu konten yang banyak lah, betul tak? Tapi pastikan cara-cara penyediaan tu perlu jelas lah, perlu dinampak jelas lah kan. Okey, contohnya macam apa, letak teh di dalam cawan kan, ataupun teh uncang tu letak bersama air panas di dalam cawan contoh dia. Lepas tu masukkan gula, macam tu lah. So nampak lah dia punya step by step tu nampak. Okay. Kemudian tugasan yang kedua, untuk rencana pengurus rumah ni, ahli pengakap dia kehendaki menulis resepi nasi goreng. Yang ni simple saja. Boleh cikgu-cikgu boleh dapatkan dia punya menu ni ataupun resepi ni di dalam Google, kemudian kongsikanlah dekat anak-anak pengakap kita, dan mereka perlu tulis di dalam kertas A4 dan mereka masukkan dalam mereka punya ring file lah ataupun buku log mereka kan. Dan sama juga perlu diambil gambar. Yang pertama tadi merakam video kan. Okey, untuk yang kedua ni resepi nasi goreng ni perlu tulis di atas A4 dan ambil gambar, snap. Dan kedua-dua ni, video dan juga gambar ni, perlu di attach masuk ke dalam Google Classroom. Dan jangan lupa untuk turn in. Kalau tidak, sat lagi sia-sia saja buat kan. Sia-sia saya buat tapi tak terima pihak penilai. Penguji tak terima kat mereka. Saya mereka anggap kata anak-anak kakak kita tak buat pula kan. Sedangkan cikgu-cikgu dah bantu bertengkus lumus lah untuk nak memudahkan anak-anak kakak kita menyiapkan tugasan mereka. Okey, setakat itu saja sesi ulang kaji kita mengenai tugasan-tugasan yang telah di-upload masuk ke dalam Google Classroom oleh tim teknikal, termasuk saya lah, salah seorang je tim teknikal negeri yang mengendalikan 100% sesi ataupun siri pengujian rencana secara atas talian bagi negeri Kedah. Dan saya dapat info ada juga negeri lain yang telah
do risik-risik daripada PPM Negeri Kedah, macam mana kaedah Negeri Kedah buat pengujian rencana. Okey, sekian saja perkongsian saya pada kali ini, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi ulang kaji untuk pengakap muda dan juga pengakap remaja pula. Okey, sekian saja. Hingga jumpa lagi. Salam pengakap.